Pembentukan kerajaan dan kabinet baru dilihat bakal menggalas tanggungjawab yang besar dalam membendung krisis kesihatan dan ekonomi. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada menekankan tempoh 100 hari untuk barisan kabinet membuktikan pencapaian mereka ke arah usaha pemulihan ini. Amat penting bagi pentadbiran baru ini untuk mengenal pasti dan mengutamakan beberapa perkara dalam menghidupkan semula Malaysia yang terjejas akibat pandemik. Ini termasuk pengurusan pembukaan ekonomi selepas rakyat mengharungi Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan penutupan ekonomi. Untuk itu kita akan bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, pakar ekonomi di talian bersama dengan kita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Hafizi? Khabar baik Prof. Prof, bagaimana Prof melihat kepada pengurusan pembukaan ekonomi pada ketika ini? Iaitu kalau kita lihat pembukaan ini dilakukan secara berfasa dan juga mengikut risiko sesuatu sektor ekonomi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh kerajaan setakat ini menunjukkan rasional. Ekonomi telah dibuka secara beransur-ansur, tetapi masih banyak lagi yang perlu dibuka kerana akhirnya secara segera kita perlu membuka ekonomi secara meluas untuk membolehkan ekonomi beroperasi secara hampir normal. Jadi Prof, kalau kita lihat, ada masa sektor ekonomi ini dibenar untuk beroperasi dan ada masa ia tidak boleh beroperasi melihat kepada jumlah COVID-19 ataupun jumlah kes jangkitan COVID-19 harian dan sebagainya. Dan sedikit sebanyak ia memberi implikasi kepada masyarakat pertama dan juga kepada pihak industri sendiri dan akan mewujudkan salah faham daripada SOP dan sebagainya. Apa langkah yang terbaik ataupun apa langkah yang lebih baik untuk kita pastikan episod buka dan tutup ekonomi ini tidak lagi berlaku selepas ini? Okey, ini yang sangat penting kerana kalau kita tengok bahawa sebenarnya Chamber of Commerce daripada Eropah, daripada Jepun, daripada Germany, daripada US, semuanya menyalahkan polisi yang lepas kerana satunya dia berbolak-balik dan keduanya dia tidak mantap. Maksudnya contohnya kata pada masa ini Lembah Kelang adalah masih dalam zon 1 dan perniagaan prioriti hanya yang boleh beroperasi. Jadi kebanyakan mereka, walaupun mereka mengeluarkan misalnya microchip, bukan prioriti, tetapi dia merupakan prioriti kepada pasaran dunia. Kita mengekspor lebih daripada hampir 10 bilion US dollar nilai microchip dan hari ini bekalan microchip terkurang di dunia. Jadi peniaga-peniaga ini merasakan ini tidak boleh berterusan kerana kita akan kehilangan perniagaan misalnya. Dan kepada pekerja juga ini satu isu mana mereka tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh bekerja dan secara beransur-ansur gajinya menurun, ada yang tidak dibayar gaji, ada yang diberhentikan. Jadi kita akan lihat bahawa ekonomi kita akan terus-menerus menyusut selagi ekonomi tidak dibuka secara sepenuhnya. Kita perlu buka ekonomi secara sepenuhnya, tetapi kita perlu melaksanakan SOP yang ketat. Dan SOP yang ketat ini perlulah berasaskan kepada usaha untuk mengasingkan di antara orang yang bergejala dengan orang yang tidak bergejala. Kerana secara alami, orang yang bergejala tidak patut keluar melakukan aktiviti ekonomi seperti biasa. Mereka patut duduk di hospital atau di rumah berkurung. Dan Prof, sebelum sesuatu pengumuman mengenai pembukaan sektor ekonomi ini dibuat, semestinya ada parameter dan juga indikasi yang perlu diikuti. Cumanya rakyat masih belum jelas mengenai parameter ini. Bagaimana segala parameter ini boleh juga ditambah baik kerana kita pada ketika ini sudah pun biasa hidup dalam norma baru sejak daripada tahun lalu lagi. Okay. Kita memang menghargai bahawa kita perlu berubah dan hidup dalam norma baru. Tetapi norma baru bukanlah bermakna kita perlu berkurung di rumah selama lebih 3 bulan misalnya. Saya sangat gembira kerana YB KJ telah dilantik semula menjadi Menteri Kesihatan kerana
sebenarnya di bulan Jun lepas lagi YBKJ telah mengatakan bahawa kita tidak boleh mensasarkan immunity kelompok atau herd immunity sebagai sasaran. Itu tidak mungkin dicapai. Dan tetapi masa itu mungkin Perdana Menteri tidak mau mendengar. Sekarang ini kita dengar yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri kata kita akan hidup bersama COVID-19 sebagai endemik. Jadi beliau sudah menerima hakikat ini dan ini akan membawa kita sebenarnya mengubah polisi secara drastik untuk melihat bahawa kita akan hidup bersama COVID-19 sebagai endemik untuk selama-lamanya mungkin. Dan Prof, adakah kerajaan boleh menggariskan pelan perancangan yang lebih awal mengenai pembukaan sektor ekonomi ini secara berfasa ini? Dan ini kita lihat bagi membantu sektor ini membuat perkiraan dan juga bersedia bila mereka boleh meneruskan perniagaan dan sebagainya. Okey, sebelum ini pun Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin telah menggariskan pelan dasar. Tapi pelan dasar itu agak terlampau tegang dan susah dicapai sehingga menyebabkan seluruh ekonomi paralyzed. Sekarang kita perlu satu pelan dasar yang lebih liberal tetapi dapat menyelesaikan masalah. Kita perlu melihat bahawa menyelesaikan masalah ekonomi dan menyelesaikan masalah endemik bukan pilihan. Dia bukan pilihan salah satu tetapi merupakan satu masalah hybrid yang dua-dua perlu selesaikan bersama. Jadi kita perlu melihat bahawa penyelesaian jangka panjang perlu melihat pelan itu menggariskan kedua-dua aspek ekonomi dan menyelamatkan nyawa beriring untuk dapat menyelesaikan masalah ini sepenuhnya dalam tempoh mungkin kurang dari setahun. Kita perlu balik kepada keadaan yang hampir normal menggunakan norma baru. Prof, adakah masih lagi relevan untuk kita bincangkan mengenai bantuan-bantuan apa yang perlu diagihkan kepada sektor yang terkesan buat masa ini? Atau mungkin kerajaan harus mengurangkan beban mereka? Jika tidak kepada aliran tunai, setidaknya boleh dipermudahkan dari sudut bayaran lesen ataupun hutang dan sebagainya. Okey, saya melihat bahawa 3 matlamat utama kerajaan baru dalam tempoh 100 hari ini. Pertama, dia masih perlu membantu kumpulan yang memerlukan. Kumpulan yang memerlukan hari ini bukan saja B40 sebab banyak B40 yang telah masuk ke kumpulan miskin. Jadi M40 juga dah masuk dalam B20. Jadi seramai mungkin hampir 15 juta penduduk di Malaysia memerlukan bantuan dan ini memerlukan bantuan pokok untuk makan, untuk mempunyai makanan di atas meja. Dan kita perlu satu strategi yang lebih terkini yang boleh terus on real time. Maksudnya selama ni kita minta orang-orang yang memerlukan bantuan untuk mengisi borang pergi ke KWSP atau lembaga hasil dalam negeri. Itu merupakan kaedah yang terlampau lapuk dan memakan masa. Kita perlu kaedah misalnya food stamp yang boleh diedarkan di depan supermarket, pasar ataupun hypermarket supaya orang yang tak ada beras seterus saja boleh beli beras dan balik untuk memasak untuk isi keluarganya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita perlu memberikan keyakinan dan sentimen yang positif kepada peniaga. Isu misalnya Chamber of Commerce itu perlu ditangani segera. Isu peniaga-peniaga mikro 2 juta yang hampir tutup perniagaan perlu ditangani. Isu peniaga-peniaga runcit, restoran perlu ditangani segera. Kerana ini akan memberikan sentimen baru dalam pasaran dan meyakinkan pengguna-pengguna untuk terus berbelanja dan apabila pengguna berbelanja ia akan meningkatkan kesan pengganda kerana hari ini kita tengok bahawa penggunaan persendirian telah merosot dari 70% kepada 50%. Dan yang ketiganya yang walaupun ada merupakan matlamat jangka panjang perlu ditangani hari ini juga ialah kita perlu merombak ekonomi kita
kerana ekonomi kita sudah hampir runtuh dan kalau menggunakan perkataan Joseph Schumpeter, kita ni mengalami creative destruction dan creative destruction memerlukan creative disruption. Maksudnya kita memerlukan idea-idea baru yang akan disrupt atau menjejaskan keadaan struktur ekonomi sekarang untuk memulakan sesuatu yang baru. Kita perlu memanfaatkan industri revolusi 4.0. Bagaimana kita boleh memanfaatkan artificial intelligence untuk hidup semasa depan. Bagaimana kita boleh memanfaatkan instrumen seperti 3D printer untuk pembinaan untuk sektor-sektor tertentu untuk delivery. Kita boleh mengamalkan juga misalnya drone teknologi untuk kehidupan masa datang. Dan paling penting contohnya, kita perlu secara cepat memperkenalkan pengangkutan berasaskan elektrik berbanding dengan enjin sekarang. Kalau ini semua boleh dilakukan, dia akan disrupt the economy dan dia akan melonjakkan ekonomi kita ke satu tahap yang boleh mengeluarkan kita dari kegawatan ekonomi yang sangat mendesak ini. Baik, terima kasih kepada Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, pakar ekonomi. Kita berbincangkan sedikit mengenai 100 hari bukti pencapaian dalam skop ekonomi.